nak buat. Okay. Sebelum tu, okay. Kita punya kelas ni macam saya cakap lah sebelum ni, dia apa tu, saya buat simple je. Maksudnya saya taklah nak pergi detail kan, sebab korang pun saya nak terangkan secara detail tu susah online ni. Okay, so saya lebih kepada konsep yang yang simple je. Okay, konsep yang senang je, dia tak susah sangat. Okay, boleh? Kemudian saya tak nak rasa macam terbeban sebab yang masing-masing tengah macam-macam keadaan kan. Dia ada yang ada kelapangan, ada yang susah, ada yang sibuk kan, macam-macam kan. So tak apalah, kita jalan je dulu. Nanti kalau ada orang nak masuk setengah jalan nanti, kalau ada separuh kelas dia masuk tak apalah. Okay. Saya teruskan. Okay. Hari ni kita nak terangkan pasal ni je, sign up je. Okay, mungkin awak boleh nampak saya punya PowerPoint ni. Nak terangkan pasal sign up ni saja. Okay. So, sign up ni, kat mana kedudukan dia? Dekat celah-celah neuron. Neuron ni saya rasa awak dah ingat, dah tahu minggu lepas. Sebenarnya kan, banyak kekatu lah kat luar ni. Kalau tiba-tiba ada kekatu tu, kekatu lah kat luar. Kat dalam tak ada lah. Dia macam bilik Aduh. Nak keluar ni pun kena naik LRT. Okay. So, kita baca doa lah, doa. Okay, doa istighfar, niat nak belajar. Okay, baca doa. Allahumma salli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim. Itu salawat. Itu salawat, okay, doa. Zul, baca doa Zul. Allahumma Ta'alaina. Kaya warahmi. Ini rahmatika ya. Dia okey. Tidak payah. Banyak tu, banyak. Okey. Dia memang penting tau ni sebab korang pun tahu lah benda ni kadang-kadang kalau banyak belajar pun tak berkat tak guna kan. So benda-benda ni lah yang kadang-kadang menahan kita tu, ilmu tu. Yang doa, istighfar. Okey. Okey, abaikan. Okey, so ni yang minggu sebelum ni punya. Rara ingat lagi kot? Ingat. Okay. Oh ni. So, kita ada rangsangan, kita ada reseptor, afferent ialah aku, aku. So nampak dia punya pergerakan dia impuls tu ke sini, ke otak. Kemudian kita ada interneuron dan kita ada otak untuk tafsirkan maklumat semua tu. Kemudian ke neuron efferent. Okay. E ni untuk engkau. So engkau tu dia, kalau kita tunjukkan pakai jari, dia engkau tu dia keluar lah. Okay. Maksudnya dia keluar daripada otak dan dia pergi ke arah otot. Okay. Busy lah Joy. Okay. Hello. Siapa tu? Jati. Jati apa? Boleh masuk? Jati. Okey. Anda live bersama saya sekarang? Tidur ini. Okey. Boleh dengar Hati? Hati dengar? Tidur pun tu. Baru bangun tidur ni. Salah. Okey Hati. Baru tandas. Buat kau tandas. Wah, engkau asal kalau Bayu je kita tandas. Penat benda ni. Kalau Bayu online pun kita tandas. Ya kan, kalau Bayu kat Mak Mal kita tandas. Okey. Ni yang sebelum ni. Okey, macam saya cakap awal tadi, sebelum masa Jati tengah berak, saya nak terangkan konsep je. Okey, sebab saya tak pergi detail. Susah untuk terangkan secara detail macam mana rupa dan seterusnya secara online ni. Awak pun tak nampak, benda senang takut jadi susah.
So saya lebih kepada konsep kerja dia. Macam mana benda tu berlaku. Okay, first kali ni kena tahulah dia punya arah daripada rangsangan pergi reseptor, afferent, interneuron, otak, interneuron, efferent, effector dan respon. Kita nak balas. Okay, dia sebenarnya macam gini rupa dia. Ini adalah, ni yang patutnya detail lagi tu. Okay, so ni neuron afferent. Okay, rupa dia macam ni. Tapi saya nak tunjukkan dua benda ni saja. Terminal axon dengan dendrit. Yang lain-lain ni awak boleh tengok buku teks, kalau rajin tak sempat, tak apa, nanti tak akan ulang balik masa naik sekolah. Entah bila tak naik sekolah pun tak tahu. Okey. Ini neuron afferent. Ni untuk aku. So ni neuron afferent ni dia akan ada dekat sini. Okey. Kemudian neuron efferent. Ni neuron efferent. Rupa dia macam gini. Lain sikit lah. Okey. Ini dendrit dia. Ini terminal axon dia. Okey. Dan dia ada dekat sebelum otot efferent. Okey. Kalau dekat gambar ni warna biru dan warna merah ni sama je lebih kurang. Okey, tapi sebenarnya dia macam inilah. Right? Cuma dua benda je penting, dendrit dengan terminal axon. Agak-agak awak terminal tu apa? Apakah terminal? Pernah dengar tak terminal? Apa dia terminal? Apa? Zul, Yang bus Izati. stand tu. Kat bus stand. Okey. Bus stand. Yelah kan tempat perhentian kan, nak tunggu bas. Maksudnya sebelum bas sampai ada orang, ada penumpang kan. Maksudnya kat situ tempat perhentian, berhenti. Dia ada kaitan juga dengan kat sini. Kalau perasan terminal ni pun dia ada macam bonggol-bonggol kat hujung dia. Ya, boleh perasan ada bulat-bulat. Betul? Okay. So ni terminal axon. Ni dendrit. Okay. Saya ulang balik. So axon ni dia dekat terminal dekat hujung. Okay. Untuk interneuron ni yang warna purple ni, interneuron, dia punya axon dengan terminal dia axon dengan dendrit dia lebih kurang je. Sebab bentuk dia macam sama je. Dia bulat-bulat, lepas tu ada macam akar ni. Cuma nak kena pasti manakah terminal dia ada bulat-bulat ni. So kat sini mungkin ramai lah orang tengah menunggu penumpang bas. Okey, warna bulat-bulat ni. Okey, so ni terminal axon. Yang satu lagi ni dendrit lah. Macam kat gambar ni, ni terminal axon. So yang ni dendrit. Okey, faham tak tu? Oh, faham. Okey. So dua benda ni saja. Okey Azira. Ni kan kau pakai tola Azira. Ya Azira saya mute balik. Saya mute. Nampak Azira aku ni. Sabar. Buang Okey. masa. Buang masa betul. Masa kan banyak sekarang ni, cuti bukan lambak. Baik. Okey. Setelah Azira nak mute. Okey. So sekarang ni apa yang saya nak awak tahu adalah gambar dia kat mana kedudukan dua benda ni, terminal axon dengan dendrit. Dendrit rupa dia tak ada bulat-bulat. Terminal axon ada bulat-bulat ni. Okey, terminal axon. Okey. Faham? Macam dendrit, macam terminal axon. Okey, kat belakang saya ni abaikanlah. Izati kalau nak tahu je lah keadaan rumah saya sekarang besar. Okey. Cikgu. Ya. Bunyi katak apa? Bunyi katak. Aku kat luar. Aku keluar ni. Memang kadang-kadang bunyi katak. Itu ada bunyi babi. Tak, bunyi kuat tau. Jauh. Okay. Alright. So Bunyi hati lah. So keadaan dia, kalau kita uraikan yang gambar ni, kita masukkan gambar macam ni, dekat sini, dia akan jadi macam gini. Lebih kurang. Oh, yes. Sangat pening. Uish. Apa benda je tu? Hati buat kuih hati. Okay.
Okay, faham So ini gambar dia. Ni rupa tadi, afferent. Ni rupa efferent. Okay, dan ni adalah interneuron. Kenapa saya buat dua? Macam ni ada dua afferent, ada dua efferent. Sebenarnya dia bukan dua saja. Dia berjuta-juta. Okay, sebab sel ni lah satu sel. Dan satu sel tu bukan panjang. Katakanlah kita kena panas kat jari kan. Untuk daripada jari tu nak pergi ke otak. Untuk otak fikir. Tu so banyak berjuta sel tu. Sel ni kecil je. Kecil. Okay. So yang saya lukiskan ni ada dua saja nak menunjukkan yang dia banyak. Dia bukan satu. Bukanlah dia satu daripada jari benda sama sampai ke otak. Tak. Dia ada berjuta-juta. Okay, dan benda tu dia akan ada link. Okay, faham tak? Faham. Oh lah, buat sangat dah. Ngantuk Zul lah. Sabar Zul, nanti kita akan pergi latihan. Oi lah. Saya dari pagi buat bayu. Sebab kau ngajar ni. Okay. Boleh so anak panah ni mewakili pergerakan impuls lah. Okay, boleh tengok channel impuls yang ni saya punya impuls. Tak nak gerak pula. Okay. So ni impuls dia yang merah ni. Daripada mata hasilkan reseptor hasilkan impuls pergi ke afferent, gerak pergi ke otak fikir bagi ke respon, gerak efferent sampai ke otot tangan dan otot tangan akan mengecut. Tangan akan bergerak. Okey. Faham tu? Okey. Faham. Masalahnya benda ni dia tak berhubung. Okey. Tahu tak impuls apa yang saya buatkan macam kilat ni merah ni? Kan? Impuls apa? Itu saya ada beritahu. Impuls tu isyarat elektrik kan? Di elektrik. Betul? Okey, dia current. So current ni dan dia pula bergerak sepanjang neuron. Dia akan bergerak sepanjang neuron ni sampai ke otak, sampai ke tangan, kaki semua satu badan. Tapi neuron ni dia tak bersentuhan. Dia tak link. Dia ada gap. Okey. Dia ada gap. Sorry lah, aku nak hilangkan background aku ni tak lupa lah macam mana. Okay, nampak tak jadi saya ni? Okay, dia ada gap. Dan gap tu menyebabkan impuls tak boleh jalan. Okay, sebabkan dia elektrik. Okay, sekarang awak ada wire handphone, charger handphone awak. Awak ambil charger handphone awak charge handphone. Lepas tu tengah-tengah awak charge handphone, awak gunting charger tu, wire tu. Apa jadi? Matilah kan? Tak ada elektrik kan? Betul tak? Kan? Logik kan gitu kan? Sekarang sama juga macam impuls ni. Kita kata impuls tu elektrik. Tapi sampai separuh jalan, dia tak bercantum. Faham tak? Elektrik, tiba-tiba tak adalah, tak ada line, tak ada neuron. So tak boleh jalan. Faham? So macam mana benda ni berlaku? Macam mana dia nak mengatasi masalah ni sebab impuls ni dia perlukan neuron untuk berjalan tetapi neuron tu pula tak bersentuhan. So apa yang berlaku adalah impuls ni tenaga elektrik akan ditukar kepada tenaga kimia. Awak dah belajar dulu masa lower form. Tenaga boleh bertukar bentuk daripada tenaga elektrik pergi tenaga kimia, tenaga cahaya pergi tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan semuanya. Okay. So tenaga elektrik impuls ni dia akan tukar jadi tenaga kimia. Okay, tu faham? Okay. Yes. So apa yang adalah okay, ni dia. Ni gambar impuls. Ni gambar gap tu, celah tu. Ini adalah terminal axon yang ada bonggol ni. Dan ni yang bawah ni adalah kuning ni adalah dendrit. Okay. Saya ulang balik sekali gambar ni. Ini dendrit, yang ni terminal axon, yang ni dendrit. Dendrit terima daripada terminal axon. So gambar dia jadi macam ni. Dia terima dendrit, terima daripada terminal axon. Tapi dia ada gap. Gap tu yang menyebabkan impuls ni dia macam dia jalan-jalan dia stop. Okay, so dia akan tukar dulu diri dia sebagai tenaga kimia.
Okey. Macam mana tenaga kimia? Okey, ini dia. Ini terminal akson. Ini dendrit. Okey. Saya ulang balik gambar tadi ni. Ini terminal akson. Yang sebelah sini dendrit. So dia ada gap, situ ada ruang, ada celah situ. Ada celah sini. Apa yang berlaku adalah ini celah ni kita panggil synapse. Celah tu panggil synapse. Oh, Zul, sabar Zul. Ngamuk. Okey. Celah tu kita panggil synapse. So, synapse ni adalah ruang yang kecil saja, celah antara dua neuron. Okey. Boleh digest? Boleh hadam? Boleh. Ya. Yes. Boleh ke? Ha. Saya tak faham. Lah. Okey. Saya ulang balik sekali. Okey, yang nak faham pun dengar lagi supaya nak betulkan apa yang awak faham tu. Kadang-kadang kita faham tapi punya salah. Okey. So ini kita punya impulse. So ini kita punya neuron. Afferent. Gambar dia macam ni tadi. Afferent. Okey. Neuron afferent ni dia bukannya satu saja dalam badan kita. Daripada mata nak pergi ke otak ni dia banyak Zul Okey. So dalam banyak-banyak tu dia ni pula tak bersentuhan. Dia tak melekat. Okey. Dia ada ruang, ada gap. Okey. So ni adalah afferent yang pertama, ini adalah afferent yang kedua. Celah ni dia ada ruang dia. So neuron ni dia tak bersentuhan, dia tak melekat. Okey, nampak? Ni. Okey. Dan celah ni kita panggil synapse. Synapse. Ni celah tu. Ni saya dah highlightkan. Ini satu ketul akson. Yang tadi tu banyak berserabut. Ambil satu je. Faham? So satu tu celah tu kita panggil synapse. Okey. So synapse adalah ruang kosong. Nak ikutkan impuls memang tak boleh lalu synapse. Sebab apa? Impuls ni adalah elektrik dan dia kena ada bahan untuk dia lalu. Dia tak boleh lalu tempat kosong. Macam wire, kalau kita putuskan wire tu, so elektrik tak boleh lalu. Melainkan mungkin kita tukar masuk celupkan dalam air apa kan. Nanti boleh lalu elektrik tu. Tapi kalau macam synapse ni dia tak boleh lalu. So impuls tu dia akan berhenti masuk ke terminal akson, dia berhenti dekat sini. Okay, faham? Yang dia berhenti tu faham? Hati? Faham ni? Hati saya dah unmute kan? Hati saya tak dengar suara hati. Hati boleh buat ni untuk faham dan ni untuk tak faham. Cakap ni. Mana dia gini, ni je. Kalau gini dia 3 kali lah. 3 kali naik tu nampak 3. Kalau ni dia 1 je. Oi. Kali faham. Jadi boleh tak buat gini. Kalau gini dia faham gila. Okey. So apa yang berlaku adalah, ini adalah kita panggil synapse. Synapse ni lah celah tu. Okey. So kalaulah terputus, macam manakah impuls ni boleh lalu sampai ke otak? Kan? Macam mana cara ni nampak ni? Macam ni dia nak gerak. Kan? Kan saya kata terputus kan? So macam dia nak lalu? Dia kena ubah bentuk dia. Kan? Dia ubah daripada tenaga elektrik, dia akan bertukar jadi tenaga kimia. Tenaga kimia, apakah tenaga kimia yang diubah? Dia akan menjadi satu bahan kita panggil neurotransmitter. Neurotransmitter ni adalah bahan kimia. Okay, nanti saya akan terangkan macam mana orang yang ambil dadah ataupun orang yang ambil ubat, dia akan memanipulasi neurotransmitter ni. Okay. So neurotransmitter ni bahan kimia. Okay. Maksudnya apa? Impuls elektrik dia sampai sini, dia jadi neurotransmitter, bahan kimia. So bahan kimia tu nanti akan melekat dekat sini balik, dekat dendrit, dia akan jadi impuls balik. Okay. Aku nampak Zul penuh kegelisahan. Maksudnya badan kita ada elektrik ke? Ya, badan kita ada cas. Kita ada cas sikit. Ada. Ada. Dia bukanlah sampai kau boleh hidupkan lampu. Saya boleh share sampel lah ni. Ha?
Dia bukan sampai kau boleh hidupkan lampu tapi Dah buat je bagi elektrik. dia ada charge lah sikit. Dia macam elektrostatik lah. Macam pembaris tu kan. Pembaris tu kalau kita gosok-gosok pun ada elektrostatik juga. Elektrik tu. Okay. So apa jadi? Inilah cerita yang saya nak awak faham. Sebab ini dia akan menerangkan kesemuanya sekali. Apa ni? Jadi perimpas. Okay, so impas tiba dekat bonggol senap. Bonggol senap mana? Di situ katalah. Okay, yang bonjol-bonjol tadi. Ni, bonggol senap. Impas tiba dekat bonggol senap. Okay, impas baru tiba dekat sini. Bila dia tiba dekat sini, dia akan merangsang vesicle synapse. Ni vesicle synapse. Okay. Apa ada pada vesicle synapse? Vesicle synapse ni ada banyak neurotransmitter. Dia ada banyak neurotransmitter. So dia akan dibebaskanlah neurotransmitter ni dekat synapse. Dia macam kalau kau lari 4x100 lah. Orang dah pass baton kat kau, impas pass baton dekat vesicle synapse. So vesicle synapse dia terima impas tu dan tukar jadi neurotransmitter. So neurotransmitter pun keluar dekat celah-celah synapse. Sebab dia bahan kimia. So bahan kimia dia tak kisah, dia tak perlu ada macam elektrik. So neurotransmitter pun bergerak dekat sini dan dia meresap dekat penerima. Dendrit penerima. Okay. Meresap kat sini. Bila dia meresap kat sini, dia akan dirangsang, benda ni akan terangsang dan akan hasilkan impas yang baru. Okay, faham tak? Ada soalan? Tak faham ya? Kita ni. Dekat mana tak faham? Tak faham. Saya ulang lagi sekali. Cerita dia. Okay, gambar ni tadi penerangan tadi tu mungkin tak faham. Okay, sekarang ada impas sampai. Okay, impas sampai. Sampai dekat bonggol synapse. Nama dia bonggol synapse. Ni nama dia. Okay, dia mesti sampai dekat sini. Dia tak boleh dekat atas. Dia tak boleh dekat tempat lain. Sebab dekat tempat lain tak ada benda ni. Dia mesti sampai dekat bonggol synapse. Bila dia sampai dekat bonggol synapse, okay, apa yang berlaku adalah impas ni dia akan merangsang vesicle synapse. Dia akan rangsang ni. Dia akan macam dia mengejutkan lah. Oi, datang. Bangun. Macam tu. Dia mengejutkan vesicle synapse ni. Okay. So vesicle synapse dengan perasaan terkejut, dia pun mengeluarkan neurotransmitter. So neurotransmitter ni pun keluar daripada synapse, daripada bonggol synapse. Dia meresap dekat synapse, dia lalu. Sebab dia ni bahan kimia. So bahan kimia ni macam cair, macam apa-apalah. Hormon, enzim, tu bahan kimia. So dia boleh lalu, dia tak ada masalah, dia tak perlukan elektrik. Dia pun lalu. Sampai dekat sini dia akan bersentuhan dengan dendrit ni. Dan dia akan hasilkan impas yang baru. Faham tak? So tenaga elektrik jadi tenaga kimia, jadi tenaga elektrik balik. Elektrik, kimia, pergi elektrik balik. Okay? Impas baru tu impas yang sama macam arahan asal tadi. Okay. Boleh? Zul? Faham? Okay. Sekarang setengah-setengah ubat. Okay, setengah-setengah ubat dia akan memanipulasikan neurotransmitter. Apa? Okey Azul. Zul, kau buat air tu lain kali tu. Ada air Nescafe tu. Wih. Betul, nak berak. Nak berak kau boleh lah je Zul kat berak. Tapi kau jangan, kau kena mute kan lah. Nanti aku dah mute dan tutup kamera. Kau boleh dengar. Okay. So apa yang berlaku adalah setengah-setengah ubat, apa dia buat? Contoh orang ambil dadah kan. Orang ambil dadah. Ataupun senang kau masa nak kena sunat. Ataupun masa nak operation. Oh. Ibu cakap kuat dengar dah tanpa. Zul, aduh Zul.
Koleson. Apa makna ni? Okay, istilah kan. Semua parents tu kuat kan kalau tu sebut anak-anak tak dengar. Okay. Tu si abang dia tu. Azrai. Okay. Ya Allah. So apa yang berlaku, contoh so Juan dengan Izzati, apa yang berlaku adalah sementara Zul dia bertenang dulu. Apa yang berlaku adalah kalau operation kan sakit kan. Kalau kena potong ke, kena bedah ke, kena gunting ke kan. So apa yang doktor buat adalah perasaan sakit tu, okay, kita ingat balik gambar ni. Perasaan sakit tu, okay, dia tak akan sampai dekat otak. Okay. Dia akan, mata kan nampak pisau gunting apa semua tu nampak, tapi perasaan tu reseptor sakit ni kan, katakanlah ini adalah tangan nak kena potong, reseptor sakit yang dekat tangan tu dia tak akan hantar impas ke otak. Faham? Faham Contoh kita nak potong tangan. Tangan nak kena potong. Okay. Dekat tangan ni banyak reseptor kan. Ada banyak reseptor sakit, reseptor tekanan yang belajar dulu sains masa tekanan 3. Ada reseptor apa tu? Haba. Kan? So reseptor ni dia sepatutnya dia keluarkan impas. Dia akan keluarkan impas. Kena gunting dia akan keluarkan impas. Kena cocok dia akan keluarkan impas. Tapi impas tu dia tidak akan cross. Dia tak akan melompat pergi ke neuron lain. Kenapa? Sebab doktor dah bagi awak ubat bius. Apa ubat bius tu buat? Bius buat, dia menghalang benda ni keluar. Hilangkan rasa. Dia akan hilangkan ni, neurotransmitter tak ada. Ubat bius, dia akan mengelakkan neurotransmitter ni keluar. So neurotransmitter tak adalah impas yang baru ada dekat ni. Dia kita boleh nampak pisau tu potong kaki kita, tapi kita takkan rasa. Bila kita rasa? Bila bius sudah hilang. Barulah neurotransmitter tu pergi ke otak kata sakitnya, baru kita rasa sakit. Okay, itu ubat untuk perubatan lah. Sama juga dadah. Contoh dadah apa? Ganja kan? Tahu tak ganja? Orang yang isap ganja ni apa keadaan dia? Dia akan jadi berhalusinasi. Dia akan ke buaya, ke bulan, dia akan nampak Doraemon, dia akan nampak Ultraman. Dia rasa macam dia boleh terbang. Ya, itu orang yang isap ganja. Sebab apa? Sebab ganja ni dia akan menukar impas. Okey, sekarang ni neurotransmitter kan? Neurotransmitter ni bahan kimia. Okey, maksudnya dia ada bahan kimia A, bahan kimia B, bahan kimia C, ada banyaklah neurotransmitter ni. Okey, sekarang kalau impas A, dia akan hasilkan neurotransmitter A. Kalau impas B, dia akan hasilkan neurotransmitter B. Okey, itu faham? Untuk orang yang isap ganja, apa yang berlaku adalah walaupun impas tu A, walaupun dia nampak itu ini, dia rasa macam-macam, tapi impas itu dia tidak akan menukarkan neurotransmitter yang sepatutnya. Dia akan ada neurotransmitter lain, bahan kimia lain. Sebab ganja ni bahan kimia. Okey, gas tu dia akan menghasilkan bahan kimia lain. So bahan kimia ni akan menghasilkan satu perasaan yang khayal. Okey, faham tak ni? Dia ada neurotransmitter yang menghayalkan. Kalau orang-orang yang ada tekanan darah tinggi ataupun tekanan mental kan, psikologi dia masalah. Asyik nak bunuh diri kan. Doktor akan bagi dia ubat dopamin. Okay, dopamin ni adalah neurotransmitter. Dia akan bagi gas. So gas tu akan jadi neurotransmitter yang akan menghasilkan impas gembira. Okay, saya ulang balik sekali. Sekarang benda ni ialah impas berkaitan mata. Mata nampak air. So impas ni adalah impas pasal mata nampak air.
sampai ke otak. Otak fikir itu adalah air. Mata nampak air. So mata nampak air, otak kena bagi tahu kat tangan untuk ambil air tu. Okey, faham? Ini adalah satu keadaan yang betul. Okey, nampak air, keluarkan air, tangkap ambil air tu. Okey. Untuk orang-orang yang mengambil dadah, maklumat ni dia dah ubah. Sebab apa? Dia ubah neurotransmitter ni. Ni bahan kimia. So dadah tertentu dia akan hasilkan kesan tertentu. Contoh, dia ambil orang yang ambil dadah orang yang dadah ke, isap ganja ke, ambil apa tu, atlet tu, ambil steroid ke, kan? Kalau orang-orang yang nak bina badan kan, macam tadi ada budak tadi buat apa tu? Masa tu kan dia akan ambil steroid. Okey, dia akan ambil hormon. So orang-orang ni dia akan merangsang badan dia untuk buat benda lain. So orang yang ambil ganja. Dia ambil ganja. Okey. Dia nampak air. Okey. Sepatutnya yang logiknya air dah kan. Tapi orang yang ambil ganja sampai dekat sini, neurotransmitter tu dah cakap benda lain. Itu bukan air, itu adalah emas, itu adalah minyak, itu adalah Doraemon. Okey. So dekat sini dia dah tukar dah maklumat tu. Pergi ke otak. Otak bercakap, oh Doraemon pula ni kan. So bagitahu kat, sebab otak tetap logik, otak tetap apa tu? Tetap berfikir, dia akan fikirkan masalah tu. Cuma dia menerima benda yang pelik. So otak pun beritahu kat kaki, okey ni Doraemon, so kau kenalah lompat ke apalah, ikutlah keadaan ni, kau nampak Doraemon, kau kena larilah apalah. Kalau dia nampak air tapi dia kata ganja kata ini adalah harimau contoh. So nanti dia akan kata ini harimau, so kau kena lari. So dia akan beritahu kat kaki untuk lari. Faham So setengah-setengah keadaan dia akan mengubah neurotransmitter supaya dia dapat ubah reaksi orang tu. Okey. Ini cerita dia. Untuk semua soalan ni cerita dia. Okey. Right. Okey, ni contoh soalan tahun lepas. Okey, bukan. Ini soalan biasa. Okey Zul, boleh jawab Zul? Apakah X? Dendrit. B. Izati? Azira? Zul? Seram saya tengok Azira. Gelap kan? Azira? Apa ni? Jawapannya B. Jawapannya B, Dendrit. B ke? B. Dendrit. Okey, ni dendrit. Yang belakang ni lah terminal. Sebab nampak ni dia gemuk-gemuk ni. Kan, ujung-ujung ni gemuk. Okey, yang ni lah ada bonggol tu. Bonggol senat tu. Okey. Ini. Apakah berhenti? Okey, kau tak tahu kan? Okey, untuk yang ni adalah saya cakap apa, neurotransmitter kan? Neurotransmitter. Okey, ni adalah vesicle synapse. So dia akan keluarkan neurotransmitter. So neurotransmitter ni akan melekat dekat reseptor. Dekat sini lah. Okey. Kebanyakan neurotransmitter nama dia akan berakhir dengan ada INE. Dopamin, acetilcolin, noradrenalin. Ni nama dia. Nama dia semua je ada INE. Histamine. Okey, nama dia semua je ni. Okey. So ni bukan so dia punya D, dopamin. Okey, dopamin ni untuk orang-orang yang apa tu ada masalah psikologi, nak bunuh diri kan. Stres, dia akan ambil dopamin ni. Okey. Ni contoh jap. Ni susah soalan ni. Tidak apalah, boleh. Okey. Macam mana nak pastikan yang impuls ni dia bergerak ke satu hala saja. Okey. So kita ada neuron X, kita ada neuron Y, kita ada vesicle synapse ni yang bulat-bulat ni. Apa yang berlaku adalah dekat Y ni dia ada reseptor. Okey, reseptor ni yang penerima lah, receiver, reseptor.
bukan reseptor yang mata tadi tu. Ni reseptor yang untuk terima neurotransmitter. Dekat Y saja ada. Okay. So apa yang berlaku bila dekat X ni tak ada reseptor. So neurotransmitter yang keluar dia hanya akan bergabung pada reseptor Y dan impuls baru akan dihasilkan dekat sini sahaja. Okay. Ada soalan tak ni? Soalan gambar ni. Kenapa impuls ni bergerak satu hala? Sebab reseptor hanya ada dekat sini sahaja. Kalau dua-dua belah ada, pening juga kepala. Kan? Mata dah nampak air tu. Mata hantar isyarat dekat otak untuk fikir. Tiba-tiba otak bagi balik kat mata. Tu tengok benda tu. So pening lah kan. So nak pastikan dia satu hala, mata pergi ke otak, otak pergi ke tangan. Taklah maklumat tu asyik pergi balik. Okay. Dia taklah dia asyik berpusing kat sini je. So untuk pastikan dia tak berpusing tu boleh Johan? Johan malam. Okay. Nampak? Makhluk asing. Mana? Kakak tu. Benda tu. Okay. Dah. Ini soalan tahun lepas. SPM. Okay, dah. Dah. Faham soalan? Okay, ni soalan yang terlepas. Soalan ni sangat senang. Sebab dia kata berdasarkan rajah terangkan. Budak yang jawab terangan gambar ni dapat paling tidak 2 markah. Okay. Macam saya cakap sebelum-sebelum ni soalan susah, jawapan dia itu saja. Jawapan tetap senang. Dia tak ada yang susah pun jawapan. Okay, cuma kita nak faham apakah soalan tu. Bagaimana suntikan dadah tersebut dapat mengurangkan rasa sakit? Okay, doktor suntik sejenis dadah. Ada banyak jenis dadah. Okay, ada dadah yang enhancer. Enhancer ni lah yang merangsang. Kalau macam atlet kan, dia nak lari kan, dia ambil dadah, ambil steroid. Nak lompat tinggi ke, dia akan ambil dadah kan, supaya dia dapat lompat jauh, lebih tinggi lagi. Okay. Ataupun dia akan ambil halusinasi punya ubat. Macam doktor yang untuk orang-orang yang apa tu, gila kan, dia akan bagi ubat tu supaya dia dapat relax sikit. Okay. Untuk dadah ni, untuk kurangkan rasa sakit, kita panggil dia dadah penenang. Nama dia dadah penenang. Okay. Contoh dadah penenang apa? Ubat Panadol. Panadol tu adalah dadah penenang. Paracetamol. Bila kita makan paracetamol apa jadi? Hilang rasa sakit kan? Kepala. Adakah anda rasa saya ada masa sakit untuk kepala? Apa? Adakah anda rasa saya ada masa sakit kepala? Itu iklan dia kan? Sakit dia hilang. Adakah anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Okay. Sebab apa? Sebab dia makan paracetamol. Paracetamol ni dadah. Apa yang paracetamol tu buat? Dia akan bagi neurotransmitter tu kurang. Ataupun tak ada. So orang tu akan relax sikit lah. Okay. Dia macam painkiller. Sebenarnya paracetamol ni painkiller lah. Cuma dia punya dos dia sikit lah, 250 mg. Okay, sikit je. Dia tak banyak. Okay, so dadah yang dibekalkan doktor ni adalah dadah penenang. So dia akan relax. Okay, dia bukan dadah macam-macam. Okay. Apa yang berlaku adalah jawapan dia sama macam yang formula yang saya bagi tadi. Ini jawapan dia saya akan terangkan ni je. Okay. Ini cerita dia. Sebab tu flow ni aku kena faham. Okay, bila dan soalan ni pula, ini adalah contoh soalan negatif. Okay, mengurangkan. So benda tu dah jadi negatif. Bila negatif, jawapan kita semua kena negatif. Okay, ingat tu Contoh, macam kalau makan nasi,
banyak akan banyak tenaga, akan banyak kekuatan untuk buat banyak kerja. Soalan tanya, apakah jadi kalau makan nasi sikit? Akan kurang tenaga, akan kurang buat kerja. Okay, so perkataan negatif tu kena ada. Okay, so kurang vesikel dirangsang. Vesikel ni ada dekat gambar. Okay, vesikel. Ni vesikel dalam ni. Inilah yang 4 biji ni adalah neurotransmitter, inilah vesikel. Kurang vesikel dirangsang. Bila kurang dirangsang, kurang neurotransmitter dibebaskan. Bila kurang neurotransmitter dibebaskan, kurang neurotransmitter meresap ke sini, reseptor ataupun dekat neuron post-synapse. Bila kurang neurotransmitter bergabung dengan sini, kurang impas baru dihasilkan, so kurang impas ditafsir dekat otak. Jadi orang tu tak akan rasa sakit lah. Kurang. Boleh? Masalah tak? Okay, Zul dah tidur dah aku rasa. Jati pun dah nak tidur. Okay, saya rasa tu saja untuk malam ni. Boleh? Saya saya ada soalan-soalan lain yang boleh saya jawab. Saya akan bagi benda ni dekat grup. Okay. Kalau tak faham boleh private saya, boleh DM saya. Boleh message saya. Okay. Terus je. Ada, aku tengok Zul lah, aku takut dia tidur pula kan. Nanti dia tidur dia mengigau pula. Aku nak layan dia. Kenapa Zul? Tidur. Dia tidur. Okay. Boleh? Boleh. Habis je. Dah habis dah? Okay. Itu saja Zira, Izzati, Ajwat. Terima kasih. Okay, follow, tengok saya main kelas malam-malam ni. Tujuan saya mata-mata untuk bagi manfaat lah kat awak. Kalau ada manfaat je lah, ada kebaikannya. Sebab lama kelas dengan cerita sampai bulan 6 baru Janganlah. Maaf lama siap. Sejarah pun tak buat langsung. Sejarah tak buat langsung? Sama Zul. Satu hari Tak tahu 57 macam mana soalan. Soalan kebat. Soalan esay. Maaf. Dia kasi cuti macam setahun. Bayu je tak pergi latihan? Tu lah. Kuliah? Bayi nota. Bayu tak latihan kan? Tapi nota je kan? Okey, tu nota. Korang pun sebab aku fikirkan ada cuti 2 minggu. Kalau aku cuti dekat sebulan, aku buat juga 57 soalan tu. Tak payah. Awak dapat follow saya punya ni pun dah okey dah. Sikit-sikit saya ajar, okey? Itu saja untuk malam ni. Okey, thank you semua. Take care. Okey, dengan cakap orang tua kan. Tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.